Subhanallah tuan-puan, ayah tu sentuhan dia. Kalau tak, tadi itulah, ya, tak tahu jadi apa kan. Lepas dah elok-elok salam-salam tu, abah tepuk-tepuk. Nak jadi penagih dadah, dia kata. Ya. Sebab kita main cakap je mulut tu kan. Subhanallah, subhanallah. Tuan-puan, cari cermin, cari cermin, cari cermin. Ustaz cerita ni salah satu cermin dalam hidup ustazah. Ustazah didik anak-anak, saya rasa tak berjaya. Sebab apa? Cerminan dia mak bapak kita sendiri. Mak bapak kita buat lebih baik daripada apa yang kita buat. Ustazah ditegur oleh mak. Sebab apa? Sebab pergi gajikan orang untuk ajar Quran pada anak. Mak kata apa? Quran ni mak bapak kena ajar. Nak gajikan orang tu cerita kemudian. Tapi mak ayah kena jadikan itu jariah terbesar. Ajar anak kita Quran. Cermin tuan-puan, cermin. Tapi bila kita hidup tak ada cermin, ikut pandai kita je, ikut suka kita je, ikut selera kita je, dekat mana kita akan rasa rugi? Dunia juga kita berkesempatan barangkali untuk rugi, dan akhirat pastilah juga akan menemui kerugian. Subhanallah tuan-puan, abah tadi tu kan, sampai tua lah, kami tua, ustaz tua, ayah pun tua, perangai dia sama juga. Dia tetap ada sentuhan ajaib. Ustazah 4 hari, 5 hari tak telefon abah. Masa tu tengah sibuk entah apa benda, lupa nak telefon. Selalu ingat tu time mak abah pergi masjid. Jadi tak boleh telefon. Ingat ni tengah kat masjid, tak boleh nak telefon. Lepas tu kan dah lupa. Jadi satu hari telefon, abah kata abah tengah sakit perut ni. Dia kata muntah-muntah. Ustazah pun kata ya Allah sian abah. Macam-macam lah cakap dengan abah. Lepas tu letak telefon. Sebab seorang di KL, seorang di Jempol. Dah letak telefon lama-lama, tengok balik handphone, nampak ada mesej masuk. Ayah Ustazah umur 82 tahun, mesej kat Ustazah. Mesej penuh dengan titik tuan-puan. Tak tahu dia apa benda ditekan katnya, titik-titik. Tapi Ustazah boleh baca mesej tu. Abah kata apa? Terima kasih nak, sebab ambil berat pasal abah. Bagi Ustazah tuan-puan, itu sentuhan ajaib. Ayah Ustazah nak tegur Ustazah. Bagi Ustazah ada pendidikan pada ayat tu. Terima kasih nak, ambil berat pasal abah. Tuan-puan boleh nampak apa reflect daripada ayat tu? Sebab Ustaz kata apa? Ya Allah, abah ni berbudi bahasanya. Berbudi bahasanya. Seorang anak yang dah berhari-hari tak telefon pun sebenarnya nak cakap dengan mak, tapi abah angkat. Lepas tu abah cakap, terima kasih ambil berat pasal abah. Berbudinya. Yang tak berbudi siapa? Anak ni. Kenapa? Sampai macam tu sekali seorang ayah terasa sedapnya bila anak kita telefon, nikmatnya bila anak kita tanya khabar, bestnya bila kita sakit dapat dengar suara anak kita. Allahu Akbar. Kenapa? Sebab kita jarang-jarang. Sebab kita buat kadang-kadang. Sebab kita buat tidak kerap kali, tidak sentiasa. Sampai mak ayah kita tu terasa sangat lazatnya dapat dengar suara anak. Tapi dia tak sindir tuan-puan. Dia tak didik anak-anak dengan sindiran. Mana anak tak balik ni, nampak dalam TV je. Tak pernah mak ayah tu cakap macam tu. Tak ada sindiran. Tapi abah cakap, terima kasih nak, ambil berat pasal abah. Sampai Ustaz kata apa? Ya Allah ya Tuhan, siannya abah. Siannya abah bah, ada anak macam ni bah. Ya, anak yang tanya khabar sekali-sekala sampai abah sangat menghargai tanya khabar. Yang sebenarnya bukan tahu pun abah kita sakit. Lebih kurang kebetulan je lah. Tapi ayah kita menghargainya. Ustazah terus susun jadual tuan-puan. Ambil cuti, balik kampung minggu depan tu. Ya, 2 hari duduk kat kampung. Hanya dengan abah tulis, terima kasih nak kerana ambil berat pasal abah. Subhanallah tuan-puan. Bila kita ada cermin, kita tahu kat mana kelemahan kita. Bila kita ada cermin, kita tahu kat mana kita kena baiki diri kita. Ya, dan apa yang Ustazah sebut ini sikit sebanyak cermin-cermin yang Ustazah gunakan dalam hidup, sehingga kita merasakan jauh lagi, jauh perjuangan kita untuk jadi ibu yang terbaik, isteri yang terbaik. Subhanallah. Tuan-puan, ada cermin Ustazah lagi tuan-puan. Seorang isteri datang jumpa Ustazah nak cerita masalah hidup. Ya, tapi lepas tu dia cakap, Ustazah, saya dah cuba layan suami sehabis baik yang saya boleh layan. Ustazah dengar cerita dia.
Dia kata, saya ustazah, suami saya sampai tak tahu air kosong letak kat mana kat dapur. Macam mana kita layan suami? Ada tak jenis sampai tahap suami kita tak tahu kat mana air kosong kat dapur? Apa maksud dia tu tuan-puan? Sebab suami dia tak pernah ambil air kat dapur. Suami dia tak minum ke? Kan kita tanya kan? Ya, suami dia minum tapi tak perlu sampai dapur. Isteri dah datang bawa atas dulang air kosong, air kopi, air teh. Tak sempat ke dapur, dah bawa dah. Dia punya layan first class. Suami saya ustazah breakfast kat dalam bilik. Ini yang Allah dah tanya pun ustazah. Ustazah sampai dah tak fokus daripada masalah cerita dia. Ustazah terfokus dekat cerita breakfast dalam bilik. Ya, suami tak tahu apa, tak pernah masuk dapur. Kita jadi apa? Jadi kat situ yang kita bagi perhatian. Dia kata suami saya breakfast dalam bilik. Kedua-duanya doktor tuan-puan, orang kaya. Ya. Dia kata memang bawa berdulang ni apa? Sebabnya suami saya dalam bilik je dia nak breakfast, sambil baca surat khabar. Lepas tu dah nak pergi hospital. Dia dua-dua doktor. Saya kata, ya Allah, ni cermin yang mana pula ni? Cermin yang mana pula ni? Kita macam mana dengan suami kita? Ya, buat-buat je tanya kan. Nak makan ke bang? Dalam hati, ya Allah, minta-mintalah, dia dah makan. Ya, buat-buat tanya je pun. Kalau dah penat-penat sangat, ya, tengoklah ada benda macam-macam ada bawah saji. Tengok kita tuan-puan, kita layan macam mana? Cermin. Bila banyak cermin kiri kanan, kita nampak diri kita yang sebenar. Makin terang cerminan kita tuan-puan, makin terang idola kita. Qudwah hasanah, contoh dalam kehidupan kita, kita boleh beraksi dengan lebih baik. Tapi kalau kita tak peduli semua tu, tak kisah semua tu, kita akan hidup hanya dengan apa yang ada dalam fikiran kita. Kita hanya akan hidup dengan apa yang kita rasa kita yakin. Kita hanya akan hidup dengan apa saja yang ada pada diri kita sekarang. Jauh sekali yang namanya hijrah, jauh sekali namanya berubah. Tuan-puan, untuk poin yang terakhir ya, sebab masa pun dah habis tuan-puan. Untuk poin yang terakhir, selain daripada cerminan dalam rumah tangga, ialah kesungguhan kita untuk mewujudkan qalbun salim, ya, hati yang sejahtera dalam rumah tangga. Sebenarnya wallahu alam lah, ustazah sebagai ibu tuan-puan, ibu-ibu ni dia banyak mata, betul tak? Yang mata dia banyak walaupun dia tak memandang secara tepat, tapi dia tetap nampak. Itu ustazah rasalah, mak-mak, ayah-ayah pun sama. Ustazah tak suka pandang, kadang-kadang ustazah tak pandang anak tu tepat, tak pandang anak tu macam ni, tak. Ujung-ujung mata tuan-puan, tapi ustazah boleh bercakap dengan diri sendiri. Maksud dia, ya Allah, ada benda lagi ni nak kena nasihat anak ni. Dia tak pandang direct. Sebab anak-anak ni kalau kita cik pandang dia kan dia kata, tu adalah yang salah lagi tu. Dia kata kan, ya. Jadi kita pun pandai-pandai lah juga, ya. Tak naklah bagi dia stres. Kita pun kadang-kadang macam hujung mata, tapi sebenarnya duduk kat sini. Ni ada lagi tak kena ni. Maknanya ada benda lagi. Kadang-kadang bendanya tuan-puan, apa yang saya maksudkan ialah bila sebut dia termasuk dah cerita qalbun salim apa semua, sebab daripada hati yang sejahtera dia bentuk sikap. Dan kita sebagai keluarga, kita menyumbang pada masyarakat. Anak-anak kita jadi ahli masyarakat. Itu sumbangan besar kita tu. Dan subhanallah, berapa banyak akhir zaman ini kita berdepan dengan sikap-sikap yang buruk. Sikap tuan-puan, sikap.